Okey, insyaAllah sebelum kita mulakan kita punya kongsian hari ni, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Okey. Okey, insyaAllah sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Saya Puteri Legasi dari ahli keluarga tim Jurutera Pusaka. InsyaAllah sebelum saya mulakan boleh like dan follow page My Pusaka, share pada orang kawan-kawan supaya kita dapat sama-sama kongsi apa yang ilmu yang boleh kita kongsi hari ni. Okey, insyaAllah sebelum tu tajuk hari ni ialah duka hibah berat sebelah. Kenapa duka hibah berat sebelah? Okay, sebelum tu Mai nak share. Okay, apa bezanya faraid, wasiat dengan hibah? Sebelum kita nak tahu kisah dia, kita nak tahu dulu apa beza dia. Okay, kat sini faraid ni dia apa? Faraid ialah dia ketetapan bahagian waris ke atas harta pusaka si mati mengikut hukum syarak. Okey. Kalau wasiat ni pula apa? Wasiat ialah pemberian harta kepada seseorang ataupun pihak, mana-mana pihak setelah kematian ataupun setelah berlakunya kematian. Tapi hibah ni ialah pemberian harta kepada seseorang sewaktu hayatnya ataupun sewaktu hidupnya. Okey. Okey, maksudnya hibah ni kita boleh bagi kat sesiapa sahaja, kita boleh bagi tak ada had. Maksudnya dia tak macam wasiat dia 1/3. Tapi kalau hibah dia tiada had dan dia berkuasa semasa hidup. Okey. Jadi kat sini Mai nak share, dia bukanlah kisah yang kalau kita tengok sekarang kan banyak orang cerita tentang hibah takaful untuk daripada suami untuk isteri, kan, daripada isteri untuk suami. Kalau kat hibah kalau yang tak familiar sangat dengan hibah takaful ni, hibah takaful dia sebenarnya adalah life insurance, tapi dia kita boleh letak penama. Maksudnya kita boleh nak letaklah ni untuk siapa. Kita boleh pilih nak 100% ke ataupun biasanya maksimum 5 orang penerima sahaja. Okey. Ikutlah berapa persen. Okey, kat sini mostly kalau kita tengok ejen-ejen takaful macam Mai sendiri pun kita akan cakap kalau suami bolehlah bagi kat isteri ke apa, kan. Dan biasanya 100%. Dan kita lupa, mungkin kita terlepas pandang siapa sebenarnya yang berhak. Maksudnya ada orang lain tak berhak selain pasangan kita ke apa, kan. Maksudnya kat sini nak tengok cerita ada hadis riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir. Waktu tu ada satu kisah ni. Kisahnya ada seorang ni dia jumpa Rasulullah. Dia kata, bapa saya telah memberi sesuatu kepada saya, tapi ibu tidak setuju. Disuruhnya bapa saya berjumpa dan bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah bertanya kepada Bashir, adakah engkau mempunyai anak lain seperti ini? Dan Bashir kata, ya. Bashir kata dia pun ada anak yang lain. Okey. Jadi Rasulullah bertanya, adakah engkau memberikan yang seumpama ini kepada mereka? Dan Bashir kata tidak. Jadi Rasulullah kata, ambil balik. So jangan bagi. So nampak kat situ menunjukkan hibah ni Rasulullah dia tak sarankan untuk beri kalau kita tak bagi kat orang lain sekali. Maksudnya contoh, mungkinlah anak tu anak kesayangan ke, kan, dia bagi kat anak yang tu je. Tapi anak yang lain tak beri. Jadi macam kalau kita sendiri, untuk siapa yang nak merancang nak buat hibah, contoh nak bagi kat anak yang ni, pastikan anak yang ni pun ada juga bahagian dia. Kat sini apa? Untuk mengelakkan dekat sini Rasulullah pesan supaya dia nak kata sunat memberi kepada anak-anak sama banyak. Ada hadis kat sini tak ada pula dia menyata daripada mana, tapi hadis ni kata bertakwalah kepada Allah, berlaku adilah antara anak-anak kamu. Dekat situ kita makruh membahagikan harta kepada anak-anak berlebih kurang tanpa sebab. Jadi dia
kat sini nak menunjukkan kalau hibah ni kita buat berat sebelah, dia jadi haram ataupun berdosa sekiranya anak-anak ni bertelingkah jika kita waktu kita dah tak ada tapi anak-anak tu bertelingkah. Kita sebenarnya nak buat hibah tu nak bagi kiranya antara waris adalah harmoni. Tapi bila kita buat berat sebelah, dia buatkan daripada elok-elok harmoni jadi porak-peranda pula. Sebabkan hibah yang tak, kira nak kata tak adil lah. Sebab tu jadi bagi siapa yang merancang untuk hibah, mai galakkan contoh. Kalau hibah takaful sendiri, kalau selain hibah harta, hibah takaful ke apa, contoh kalau memang nak bagi persen tu, okey ada untuk isteri. Sebaiknya ada juga untuk kalau ibu bapa tu memerlukan ke apa, adalah portion sikit untuk ibu bapa. Kalau ada saudara mara yang terdekat dengan kita yang memerlukan, kita bagilah portion sikit. Macam tu. Okey? Jelas ke Mai cakap dia? Boleh faham ke Tuan Syed? Jelas ke apa yang Mai sampaikan hari ni? Kat sini kisah dia dukanya bila mana elok-elok kita hibahkan untuk harmoni jadi porak-peranda pula. Okey, jadi itu sahaja. Mai rasa tak banyak pun perkongsian hari ni. Hari ni hanya nak share tentang apa pesanan Rasulullah sekiranya kita nak buat hibah. Disunatkan untuk memberi sama banyak. Okey. Jadi itu saja daripada Mai. Moga apa yang Mai sampaikan ni boleh dipanjangkan juga. Okey, sebagai perunding ke, yang cinta kaful ke, rakan-rakan dengar ni boleh panjang-panjangkan. Okey, jangan lupa like dan follow page My Pusaka. Itu saja daripada saya, Puteri Legasi dari tim Juruterma Pusaka. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Bahar.